Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kita akan sambung untuk chapter 11, Building a Customer Centric Organization, Customer Relationship Management. Okay, kalau you guys ingat balik, strategic initiative, akronim kelas kita adalah Sajat Cuba Belajar English. Okay, yang hari ini kita akan masuk yang akronim yang kedua, Sajat Cuba, iaitu Customer Relationship Management, CRM. Dalam chapter ini, kita nak belajar lebih mendalam bagaimanakah kita nak membina ataupun menguruskan hubungan terhadap pelanggan ataupun kita punya stakeholder. Okey, stakeholder dengan stockholder berbeza. Stakeholder adalah S-T-A-K-E-H-O-L-D-E-R, stake. Itu adalah golongan-golongan berkepentingan untuk sesebuah organisasi. Manakala stockholder, pemegang saham, S-T-O-C-K, holder. So berbeza. Bila you bekerja akan datang ataupun in whatever environment in yourself, when you heard somebody say stakeholder, okay, you have to remember stakeholder is the orang yang berkepentingan terhadap kita ataupun orang yang akan memberi kesan terhadap kita ataupun sebuah organisasi, itu adalah stakeholder. Kalau stockholder adalah pemegang saham. Okey, kita akan ke next slide. Seperti biasa, learning outcome. I want all of you go through one by one on your slide note, hard copy. Okay, 11.1, 11.2, 11.3 and 11.4. Customer Relationship Management enable an organization to, okay, CRM ini membolehkan organisasi untuk apa? Pertama, provide better customer service. Dengan adanya CRM ini, organisasi boleh memberikan satu perkhidmatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Mungkin sebelum ini, kalau kita tengok, andai kata kita kembali ke zaman-zaman sebelum wujudnya IT, agak sukar untuk berhubung dengan sesebuah syarikat, kadang-kadang melalui email ataupun you have to walk into the organization. So right now we have IT, so we just go through CRM melalui customer service. Make call center more efficient. Dengan adanya CRM ini, pengurusan perhubungan manusia, perhubungan pelanggan ataupun stakeholder, kawalan pusat perhubungan itu akan lebih efisien. Mungkin kita adalah sebuah syarikat yang besar. Kita ada HQ di Kuala Lumpur. Kita ada branch di setiap negeri. So normally, the operator center will conduct by HQ. For example, like UiTM. UiTM sendiri, HQ-nya, induk, headquarters adalah di Shah Alam. So if you want to make it the operator general number, normally they will be give Shah Alam number. So they if you want to connect with the contact with maybe from another branch, the operator will sambungkan dengan extension untuk individu yang dihendaki. Ketiga adalah cross-sell product more effective. Cross-sell product more effectively. Okay, jualan produk yang lebih efektif, help sales staff close deal faster. Dengan adanya CRM ini, so bagi sebuah syarikat yang ada salesperson, salesman, sales girl, dia akan lebih mudah untuk salesman ataupun salesperson ini mendekati dia punya pelanggan. Kerana dengan adanya CRM ini, kita ada data-data berkenaan pelanggan, data-data potential buyer dan sebagainya. So kita boleh close, approach the potential buyer melalui data-data collected, go through CRM. Simplify marketing and sale process. So dengan adanya CRM ini, kita boleh mengenal pasti kita punya sasaran, target, segment. So we can simplify our marketing. So we can reduce cost to develop marketing strategy.
discover new customer. Dengan adanya CRM ni mungkin kita ada data-data collected, kita mungkin dapat discover new customer. Customer yang kita tak sangka yang boleh menjadi potential buyer untuk kita. Sebagai contoh, UiTM sendiri di Malaysia mungkin pada awalnya mensasarkan pelajar-pelajar tempatan, pelajar-pelajar Melayu dan pelajar-pelajar Bumi Putra. But at the master level or PhD level, we discover new student. We offer a subject to the foreigner maybe, so that our new segmentation for UiTM. Lastly, increase customer revenue, meningkatkan hasil jualan customer pelanggan. Okay, recency, frequency and monetary value, RFM. Okay, untuk how recently a customer purchase item, recency maksudnya baru-baru. Kat sini kita dengan adanya data-data CRM, dengan adanya maklumat daripada CRM, kita boleh kenal pasti siapakah customer kita yang baru membeli, baru-baru. Contohnya macam kita baru berjinak-jinak dengan maybe kita first user for Shopee, apps, Lazada dan sebagainya. So kat situ kita dapat trace melalui, contohnya melalui sign up. Kadang-kadang bila you sign up, automatically company boleh detect you are the first user untuk the first time use this application. So macam Cilindo, banyak lagi benda yang kita kadang-kadang tak dapat explore, tapi kita saja nak mencuba, kita cuba membeli di Cilindo, di Lazada, di Shopee, di eBay dan sebagainya. For the first time, second time or third time, tu normally kita akan panggil recently a customer. Kedua, how frequently a customer purchase item. Yang ni kadar kekerapan you membeli maklumat, membeli produk daripada customer tu. Contohnya kita ambil produk ataupun company Shopee. Normally tak kisah lelaki ataupun perempuan, bila dia membeli sekali di Shopee, Lazada dan sebagainya, dia akan terjebak satu gejala di mana ingin membeli dan terus membeli kerana mudah dari segi akses, jimat masa dan sebagainya. So normally bila you dah beli satu item kali pertama, kali kedua, kali ketiga, so you akan masuk kali keempat dan you akan frequently jadi customer purchase item yang berbeza-beza di dalam sistem Shopee, Lazada dan sebagainya. How much a customer spend on each purchase, monetary value. So daripada CRM ini, daripada data collected, kita boleh kenal pasti how much range our potential customer ataupun customer spend their money. So kita boleh tahu, contohnya anggaran barang. Kita ukur baju di badan sendiri. Normally kalau kita buka Shopee, kita tahu kita nak beli barang-barang seperti t-shirt, wallet, bag dan sebagainya. Kita tahu di manakah kadar keupayaan kita. Contohnya kita anggarkan barangan yang kita nak beli antara RM50 hingga RM100 hingga RM200. So normally setiap syarikat yang jual barang dalam Shopee, dia dah ada range the product rate, price daripada minimum berapa, maksimum berapa. So kat situ kita boleh kenal pasti how much customer spend on their purchase of the product. Itu dimasukkan dengan RFM. Ini dalam CRM. Daripada CRM tu apa yang kita boleh kenal pasti untuk kategori pelanggan. Okay, the evolution of CRM. Perkembangan ataupun kronologi untuk CRM ini. First is CRM reporting technology, and then dia jadi CRM analysis technology, and the last CRM predicting technologies. Untuk yang CRM reporting, dia sebenarnya lebih menanyakan asking what happened, apa yang sedang berlaku. Di sini maksudnya keyword dia adalah what happened. Okay, di sini maksudnya organisasi identify their customer across other application. Maksudnya dengan adanya sistem, dengan adanya CRM, collecting data yang berkenaan apa yang sedang berlaku ni, maksudnya what happen ni, maksudnya organisasi mengenal pasti dia punya potential customer melalui others application ni. Contoh yang saya boleh bagikan, you adalah penjual insurans.
Contohnya Prudential, AIA dan sebagainya. So you guys beli data-data daripada bank ataupun daripada universiti untuk dapatkan maklumat-maklumat pelajar ataupun staff. Contoh maklumat yang dimahukan ada email ataupun nombor telefon. So itu yang kita katakan across other application. So the insurance company buy ataupun dapatkan maklumat daripada other site, other application atau other institusi. They use the data to approach the potential customer. Itu what happen, apa yang sedang berlaku. Manakala analisis, ini lebih kepada asking why happen, kenapa berlaku. Yang ini help organization segment their customer into category such as the best and worst customer. Dekat sini kita untuk analisis, maksudnya daripada data CRM yang kita dah collect, contoh kita beli daripada bank, UiTM, data daripada UiTM itu sendiri, kita boleh mengenal pasti kita punya segmen letakkan. Contohnya saya beli data daripada UiTM. Sekarang kita akan tanya what happen, kenapa saya nak jual insurans ni. So dengan kenapa, maksudnya saya nak jual insurans ni kenapa kan. So saya nak jual ni mestilah kenapa you ambil data tu, kenapa. Kita ambil data tu daripada UiTM untuk jual insurans. So data yang kita ambil daripada UiTM merangkumi pelajar dan staff. So normally untuk insurans punya company, bila dia dah ambil data tu, dia kena tanya kenapa dia ambil data ni. So nak jual insurans. So bila kita nak jual insurans, kita kena target kita siapa. So kita target orang yang bekerja, staff. So kita kategorikan maklumat yang kita dapat tu, pelajar dan staff. Pelajar kita letak tepi, staff kita letak tepi. So bila you have to identify the category, you have choose which one category you want to approach to sell your insurance. So itu yang kita kata why, analysis. Daripada data yang kita collect daripada CRM tadi, yang kita dah beli daripada UiTM ataupun bank, we have to identify, we have to analyze the data. Okay, last sekali CRM predicting. Dekat sini masuk keyword kat sini, what will happen, apakah yang akan berlaku. Help organization make prediction regarding customer behavior such as which customer are at the risk of leaving. Dekat sini, keyword dia adalah what will happen, apakah yang akan berlaku. Dengan adanya maklumat tadi, data yang kita dah analyze, we have identified the category student and the staff. Now we have to predict. If we approach the staff, adakah staff itu akan semua membeli insurans kita? Adakah kita akan untung? Kita kena buat prediction. Sometimes we predict orang yang dah bekerja ni akan beli insurans. Tetapi kadang-kadang maybe miracle, keajaiban, but when you approach student yang banyak membeli. Sebab you kena buat andaian, prediction, di mana staff yang dah bekerja mungkin dia dah telah provided insurance by university ataupun provided insurance by company. So if you approach student they are not work anymore, so maybe they need insurance, maybe the insurance pay by their parent or their family will pay the insurance. So you have to do some prediction. What will happen? Apakah akan berlaku kalau you ambil staff? Apakah akan berlaku kalau ambil student? Ataupun you nak ambil dua-dua? Adakah you seorang insurans punya person nak masuk dalam UiTM? Adakah you mampu untuk kerja semua student dan pelajar? Itu yang dimasukkan evolution CRM. Bermula daripada you reporting data, you analysis data and then buat prediction. Okay, ini tadi peringkat yang kita bincangkan. Dalam kita lakukan data CRM yang kita dah collect, kita akan reporting, analyze and predicting. Okay, ini tadi saya katakan. Untuk peringkat reporting, kita akan tanya what happened, analyze why happened, prediction, what will happen. Ini contoh-contoh soalan yang you boleh baca ataupun go through. Apakah what will happen, what question yang akan tanya, why would happen, apakah soalan yang akan why yang akan ditanya. So ini you have on slide in your hand, hard copy. I want you to go through by yourself. The ugly side of CRM. Do not buy KIV. Okay, customer relationship management, explosive growth.
Okey, ini adalah pengurusan yang berkembang secara drastik dalam CRM. Dengan adanya CRM ni, apakah yang akan berkembang? Maksudnya pengurusan aspek pengurusan apa yang akan berkembang dengan adanya CRM? Pertama, aspek automation, productivity, efficiency. Kedua, competitive advantages. Okay, yang ini boleh go through by yourself. Okay, nama lain untuk manajemen eksplosif grow ni, mungkin dia akan tanyakan soalan, what is the benefit ataupun the advantages CRM? Okay, you make some note and at this slide number 11.9, manajemen eksplosif grow ataupun advantages CRM ataupun benefit. Okay, using analytical CRM to enhance decision. Dengan menggunakan kemahiran analytical CRM, kita untuk meningkatkan pembuatan keputusan. Yang pertama, kita lihat dari operation CRM. Okay, operation CRM is support traditional transactional processing for a day-to-day front office operation or system that deal directly with the customer. Untuk analytical CRM, support back office operation and strategy analysis and include all system do not deal directly with the customer. Okay, operation CRM ni senang cerita yang melakukan pekerjaan ataupun job scope tugasan pekerja ni, dia akan lakukan setiap hari yang sama, repeating, day to day. Biasanya dia adalah kalangan staff front office. Contohnya adalah customer service, marketing, sales department, purchasing department. Mereka ni yang bekerja direct dengan customer. Contohnya macam you tengok customer service, normally customer will be call the customer service untuk sambungkan hubungan, untuk sambungkan call to department yang dihendaki. Ataupun you tengok salesperson, dia akan direct kepada customer untuk jual rumah ataupun jual produk mereka. Ataupun you tengok marketing pun dia direct customer untuk mempromosikan produk organisasi. Itu kita panggilkan operation CRM, di mana mereka lakukan tugasan hari demi hari. Orang tugas front office, orang yang paling hadapan, mereka approach customer ni kadang-kadang bukannya approach kosong. Sometimes the person ataupun the staff yang operate yang front office ni, they have to do some research ataupun collect some data berkenaan the potential buyer. The tip is, do not approach your potential buyer without any information. Sometimes nanti you akan terkesima sekejap kalau macam you punya potential buyer bertanya macam-macam, you tak dapat jawab, susah. So you have to study background your potential buyer. Itu untuk front office, orang yang bekerja jumpa direct pada customer, itu kita panggil operation CRM. Analytical CRM pula adalah support back office, orang yang bekerja di peringkat di belakang tabir. Contohnya IT department, HR department, mana lagi? So mana-mana yang department yang tidak berurusan dengan customer, kita panggil dia support back office, di mana dia have analytical CRM, dia ada kemahiran customer analytical. Yang front office dia ada kemahiran operational. So ini nama lain untuk enhance decision ni, primary component CRM strategy. You buat some note kat sini, primary component CRM strategy. So kalau ada soalan tanya, please explain primary components CRM strategy. So dua ni, ini adalah kategori primary component CRM strategy. Yang ini pernah keluar dalam past year exam. Okay, using analytical CRM to enhance decision. Okay, ini contoh yang tadi yang kita bincangkan, front office. Contohnya sales system, marketing system, customer service system.
Manakala yang back office adalah data warehouse, data mining. Contoh-contoh yang boleh tengok gambar. Seterusnya adalah Customer Relationship Management Success Factor. Faktor-faktor yang menyebabkan macam manakah keberkesanan ataupun kejayaan dalam melaksanakan CRM ni. Pertama, mesti clearly communicate with the CRM strategy. Maksudnya kita antara department, kita don't have any miscommunication. We have to clear our objective, clear our instruction between department supaya mudah untuk jalankan operasi ataupun smooth the management. Kedua, define the information need and the flow. You kena kenal pasti apakah informasi yang diperlukan dalam kita menjalankan sesebuah proses. Sama ada proses approach potential buyer, proses collecting data dan sebagainya. Yang ketiga, build and integrate view of the customer. Yang ini kita kena membuat satu pandangan yang bersepadu tentang customer. Maksudnya the CRM system must support the organization strategy. Okay, ini maksudnya kalau sesebuah syarikat itu telah mengatakan dia punya objektif ataupun mission, in this year the company will be kita ambil company developer lah. Okay, in this year company itu akan menjadi sebuah syarikat pemaju yang menjaga kebajikan pengguna. So you have to integrate view the customer. Maksudnya dalam you communicate dengan potential buyer, you kena alignkan dengan misi ataupun objektif syarikat. So maksudnya dengan data yang you ada, data pengguna tu, you have to approach your punya potential buyer, bannerkan build a integrate view, satu hubungan yang mutual dengan customer. So contohnya kalau macam customer tu kata mahu beli rumah, so you akan cakap, Encik, rumah ini sesuai untuk Encik prefer untuk rumah yang berdekatan dengan bandar, akses dengan sekolah dan sebagainya. So kawasan perumahan, taman yang kami bangunkan berdekatan dengan sekolah, pemaju, dengan town, shopping complex dan sebagainya. Yang bahkan kalau Encik Muslim, taman perumahan yang kami bina ini berdekatan dengan masjid. Dan kami akan memastikan menjaga kebajikan pembeli kami daripada proses awal sehinggalah memiliki rumah berkenaan. So itu adalah our misi atau objektif dalam membangunkan syarikat ini. So itu yang dikatakan dengan build and integrate view of the customer. Saya bagi contoh. Kalau ada yang tak faham lagi, mungkin kita boleh berbincang lanjut di dalam kelas. Implement in iteration. Iteration ni maksudnya secara tidak langsung. Menjalankan secara tidak langsung. Avoid a big bang approach and implement in the small management. Ni maksudnya big bang approach ni maksudnya the simplest integration strategy, which is kita put all of the pieces together and see everything work. Maksudnya kat sini kita bahasa secara mudahnya kita kill 3 birds with 1 stone. Kita laksanakan 3 perkara dalam satu masa. Contohnya tadi, bila kita dah data-data CRM potential buyer tadi kan, macam saya bagi contoh tadi, bila kita approach our potential buyer, kita akan approach pertama, kita akan cuba integrate view the customer. Kita akan cakap our misi, visi. At the same time, our main purpose to approach our customer is to sell our house, our unit. Dalam masa sama kita nak jual rumah, tapi dalam masa sama kita cuba beri penjelasan kepada potential buyer itu mengatakan apakah kita punya matlamat, apakah kita punya vision. So maksudnya you put everything inside the one communication. You nak cakap pasal syarikat ke, nak cakap pasal unit ke, ataupun you cuba nak banner network dengan you punya potential buyer. Maybe
your potential buyer is the big investor, maybe you sell one unit satu rumah, tapi in the future maybe company can do some joint venture or collaboration with the potential buyer. Maybe in the future will become potential investor. Last kali, scalability of organization. Bro, yang ini seperti biasa, organisasi kita akan semakin meningkat. Okey, itu adalah untuk chapter 11. Okey, untuk kuliah kali ini saya akan terus menggabungkan chapter 11 dan chapter 12. Okey, sekarang kita akan pergi ke chapter 12. Chapter 12 adalah tentang integrating the organization from the end to end, enterprise resource planning. Kalau you ingat balik, enterprise resource planning adalah bagaimana kita nak menguruskan sesebuah data dengan bahasa yang secara yang ringkas, maksudnya secara yang mudah. ERP ni, kalau you ingat balik, enterprise resource planning ni maksudnya adalah integrate all department and function into a single IT. Maksudnya kita gabungkan semua department dalam satu sistem. Itu yang dimasukkan dengan ERP. So kita akan go through one by one. Seperti biasa, learning outcome, you can go through one by your own slide. 12.1, 12.2, 12.3. Ini dimasukkan dengan ERP. Seperti yang saya katakan tadi, ERP adalah integrate all department into a single IT. So semua maklumat tentang purchasing, accounting and finance, human resource, inventory, manufacturing and marketing sale, we put into the single IT information. Maybe information ni kita akan letakkan dalam satu database, dalam satu data warehouse. Okay, ini contoh ERP, System Automate Business Process. Kita ada maklumat daripada sale department, warehouse department, accounting department and receiving department. Normally, kita ambil situasi dalam jual beli sesuatu produk syarikat. Saya ambil contoh jualan kereta. Untuk peringkat pertama, sale, jurujual akan mengumpulkan memberi semua maklumat tentang pembeli kereta berkenaan melalui sama ada data bakal pembeli, data pembeli, pembayaran pembeli. Jurujual akan menguruskan. Selepas selesai data berkenaan dikumpulkan, data berkenaan akan diserahkan kepada data warehouse. Maybe dalam data warehouse ni, maklumat berkenaan diperlukan kerana untuk pengurusan persediaan kereta yang dibeli. Contohnya, saya membeli kereta Myvi berwarna keemasan. So, jurujual akan simpan maklumat berkenaan, jurujual akan masukkan dalam sistem untuk diserahkan kepada warehouse di dalam data-data warehouse di gudang. Okey, mungkin di gudang ini pack and ship. Di gudang warehouse, data warehouse ni mungkin operasi yang akan ambil maklumat berkenaan untuk membuat persediaan preparation produk. Kereta Myvi CC berapa, warna apa, bergantung kepada maklumat yang diserahkan pada sale. Selepas department operation ambil maklumat berkenaan dan siapkan produk yang dia tempah, segala dokumen-dokumen berkenaan kereta yang telah siap disediakan akan diserahkan kepada account. Account akan sediakan billing dan payment
receipt dan sebagainya. Dan last kali dia akan serahkan kepada pengguna. Pengguna akan dapat receipt pembelian, insurans dan sebagainya. Itu proses daripada sale, warehouse, accounting and receiving. But the end, all the system akan diletakkan dalam satu data warehouse. Walaupun kita tengok dia berperingkat, bergerak secara proses, flow, business process, but all the data or every department will put into the single IT dalam satu maklumat, satu sistem. Itu yang dikatakan dengan ERP planning. Maksudnya kita menguruskan maklumat-maklumat setiap department tu dalam satu single IT walaupun dia secara business proses. Sebab tu gambar rajah ni tengah-tengah ada gambar information. Maksudnya semua maklumat setiap department akan di-gatherkan into the single IT. Okey, ini gambar sebelum ERP di mana setiap department membuat tugasan secara sendiri-sendiri, tidak berkongsikan dengan semua. Cuba you bayangkan, andai kata kita tidak ada sistem ERP IT ni berkongsi dalam satu sistem. Contoh HR HQ di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Manakala sale kita di Johor Bahru. Apabila human resource memerlukan data-data jualan daripada jurujual sale, adakah sale perlu naik flight ataupun post maklumat tu ke HR? Dia akan mengambil masa yang lama. So dengan adanya IT, ERP, kita berkongsikan semua maklumat dalam satu sistem, dia akan jadi seperti gambar rajah berikut. See, di mana semua department akan berkongsi, all department will integrate into the single IT. Dia akan simpan dalam satu information. Okey, di mana-mana department yang memerlukan maklumat tentang across department lain, hanya masuk dalam sistem. It depend the level of assessment, access. Kalau top management mungkin boleh access untuk semua department. Tapi ada setengah department, dia tidak boleh cross another department without permission. So kena dapatkan permission daripada top management. So ini kita ulang balik, ini before ERP di mana sistem dia single system, tidak berkongsi dengan orang lain. Apabila adanya ERP, all the system, all the department will integrate into the single IT. Seterusnya, the evolution of ERP. Pertama, zaman dahulu 1990-an, ERP ini lebih kepada apa yang digabungkan adalah lebih kepada material planning, order entry, distribution, general ledger, account and shop floor control. Apabila masuk tahun 2000, dia extend ERP ni lebih kepada scheduling, forecasting, capacity planning, e-commerce, warehousing and logistics. And right now, ERP dah berkembang lebih pesat menjadi ERP 2. Dia lebih kepada pengurusan ataupun integrate all the data into a single system, lebih kepada project management, knowledge management, workflow management, customer relation management, human resource management, portal capability, integrate financial. So ini the fact, fakta. You guys kena tahulah peringkat ERP apa dia, extend ERP and ERP yang terkini. Okay, integration SCM, CRM and ERP. Okay, general audience and purpose of SCM, CRM and ERP. Kita boleh tengok normally CRM, Customer Relationship Management ini, normally siapa yang akan pakai? Primary user dia adalah sales, marketing and customer service. Untuk supply chain management lebih kepada customer, reseller, partner and supply distributor. ERP lebih kepada accounting, finance, logistik, production, human resource. Dan lebih kepada, kalau kita tengok balik, ERP ni lebih kepada back office management yang akan pakai. Kalau CRM ni lebih front office. Okay, itu adalah huraian primary business benefit. We will go through your slide and we will discuss in class in the tutorial session.
Okay, integration tools. Tools integration ni dalam bahasa Melayu adalah bersepadu, persatuan. Macam mana kita nak menyatukan. Tools untuk menyatu padukan SEM, CRM dan sebagainya. Kita menggunakan pertama adalah middleware. Several different type of software which sit in the middle of and provide connectivity between two or more software application. Maksudnya ni adalah sistem ni dia menghubungkan, dia sebagai sistem tengah-tengah menghubungkan dua ataupun lebih software application. Contohnya kan, kalau you pergi dekat contoh middleware yang UiTM pakai adalah student portal. Dalam student portal, you can choose ataupun klik nak masuk find portal bahagian keuangan. You klik bahagian HCA untuk HCA. You fikir untuk pengurusan college. Begitu juga pensyarah. Kami ada satu sistem di mana bila kami klik dalam sistem ni, kami boleh identify pelajar ini. First kami klik bahagian college, di manakah student itu tinggal. Kedua, kami boleh pilih aspek HCA. Kami akan tengok prestasi pelajar dari semester sebelum-sebelum ini. Seterusnya kami boleh klik berkenaan core curriculum. So itu dinamakan middleware. Satu sistem di mana dia boleh menghubungkan sistem-sistem yang lain. Contoh kalau kita tengok yang diguna pakai untuk traveller, kita ada Trivago, Avogado. Saya dah lupa. Tapi normally saya guna Trivago lah kalau saya nak jalan mana-mana, saya nak booking untuk tempat tinggal. Saya klik dia Trivago, dia akan linkkan kita dengan mana-mana homestay yang paling available lah dengan kita punya rate. Itu yang dimasukkan dengan middleware. Yang kedua, Enterprise Application Integration, EAI. Aplikasi yang menyentuh padukan. Package together commonly used functionally which reduce the time necessary to develop solution integrate application from multiple vendor. Ini maksudnya kita wujudkan satu sistem di mana boleh menjimatkan masa untuk develop solution integrate application from multiple vendor. Oh sorry, yang ini yang lebih kepada yang kita boleh gunakan untuk Trivago, Agoda. Contohnya adalah di EIA. Kalau tadi middleware tu tadi lebih pada sistem yang formal lah macam di UiTM. So kalau macam yang Trivago tu contohnya di Enterprise Application Integration, di mana di dalam satu sistem Trivago tu integrate application from multiple vendor. Dia ada application daripada homestay lain. Bila you klik homestay tu, you akan masuk website yang lain kan contohnya. Itu yang dinamakan enterprise. Middleware ni just connect. Contoh macam saya tadi kata, sistem UiTM dia akan connectkan kita dengan HCA dan sebagainya. Lebih kepada formality lah. Okay, ini contoh integration tool, gambar rajanya. Okay, ERP system must integrate various organization process and be first, flexible, modular and open, comprehensive and beyond the company. Okay, bila kita laksanakan ERP ni, menggabungkan semua department dalam satu single system, pertama dia mestilah flexible, must be able quickly respond. Maksudnya bila kita dah gabungkan semua department dalam satu single IT, kita hendaklah mudah. Bila kita klik, mudah untuk kita akses, tidak makin sukar, sepatutnya lebih mudah. Kedua, modular and open, must have an open system architecture, meaning that module can be interface detached. Sekejap saya bagi contoh. Okay, yang ini contohnya yang dikatakan some organization will begin by two module such as accounting and sale, and then we'll add the module CRM dan sebagainya. Dia will begin confident.
Ini maksudnya you beli modul by modul. Okay, untuk kita buat satu syarikat, normally kadang-kadang kita yang paling penting adalah human resource application. Lepas tu account. Kita tidak boleh beli serentak sebab satu sistem bukannya murah. Kadang-kadang beribu-ribu juga satu sistem sebab kena maintenance every year. You kena bayar fee dan sebagainya. So yang dikatakan modular dengan open, bila you beli satu sistem, contoh account, lepas tu sale, purchasing, marketing, dia sepatutnya sistem yang you beli ni dia mudah untuk diintegratekan antara department. Jangan contoh you beli marketing, tiba-tiba you beli sale, sistem yang sale dengan marketing tu tak boleh nak diintegratekan, maybe tak boleh nak tally, maybe contoh saya bagi contoh yang lebih mudah. Contohnya you buat you type report menggunakan Microsoft Office 2020. Ini individu A. Manakala individu B daripada marketing, tadi contohnya individu A daripada HR, dia buat report menggunakan Microsoft Office 2020. Manakala individu daripada purchasing department menggunakan dalam komputernya Microsoft Office 2010. Walaupun dua-dua Microsoft Office sama, tapi bila kita nak gabungkan, bila nak 2010, bila 2020 nak masuk ke 2010, dia tak tally, dia tak modular and open, tak boleh nak diintegratekan sebab lain version. Itu yang dimasukkan modular and open. I hope saya bagi contoh macam tu, you guys boleh nampak apa yang dimasukkan dengan modular and open. Okay, comprehensive. Must be able to support a variety of organization function for a wide range of the business. Yang ni sistem ataupun yang kita guna pakai tu dia mestilah komprehensif, boleh memudahkanlah senang kita macam tu. Beyond the company must support external partnership and collaboration effort. Bila kita beli satu sistem tu, kalau external partnership ni lebih kepada macam tadi kita guna pakai SCM, supply chain management. Kita akan berurusan dengan distributor, dengan potential retailer dan sebagainya, pihak luar yang bukan daripada syarikat kan. So distributor, retailer pun mudah untuk akses kita punya sistem yang dah diintegratekan. Contohnya apa yang diguna, yang external diguna pakai, contohnya bila external partnership ni nak membeli barang, nak order, so dia akan buka PO dengan kita. PO tu adalah purchase order, dia akan buat purchase order. Purchase order bukannya melalui buku, dia akan buat purchase order melalui sistem. Maksudnya sistem untuk external partnership ni mesti tally dengan sistem kita. So bila dia buka PO, order berapa dia nak beli dan sebagainya, dia boleh access sistem kita. Itu yang kita kata beyond the company. Mudah untuk external partnership kita ataupun collaboration access kita punya sistem. Okay, ini adalah explosive grow. ERP solution are grow because kenapa ERP ni membesar? Kerana pertama logical solution, kedua address and need a global information, last kali ERP used to avoid the pain and expensive fixed legacy system. So this one kita akan bincangkan lebih lanjut di dalam tutorial session. So ingat yang point yang saya bincangkan lebih detail itu bermakna you kena tekankan point tu supaya kita lebih faham. Okey, itu saja untuk chapter 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.